Macam mana nak mula live IG ni? Ustaz, FB dah mula, IG tak mula lagi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang mati Allah sekalian, marilah sama-sama kita mulakan majlis kita dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. 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 Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kuliah kita pada pagi ini sepatutnya bermula jam 10.30 dan berakhir pukul 11.30. Dan sekarang dah pukul 11.10 ya. Jadi saya terlebih dahulu mohon maaf terutamanya daripada pihak penganjur. Kita akan berhenti pukul 12.10. Maksudnya tetap waktu 1 jam. Kita mula 11.10, berakhir pukul 12.10. Saya kira pihak penganjur pun maklum bahawasanya asalnya pada waktu yang lainnya, bukan waktu sekarang ni, tapi ada perbincangan akhirnya kita buat juga pada pagi Rabu ni. Sebenarnya dah banyak urusan yang telah disusun ya pada pagi Rabu, memandangkan hari ini adalah persiapan yang terakhir yang berkaitan dengan pembukaan galeri Ustazah Asmat di Terengganu. Jadi kesibukan tu tak boleh digambarkanlah dengan kata-kata. Sebab kita dah berhari-hari kan, saya sendiri turun padang, pergi sana pergi sini. Jadi begitu juga dengan urusan-urusan teknikal yang terlibat, yang melibatkan saya secara langsung. Jadi mohon maaf di atas kelewatan kita bermula ni, sahabat-sahabat sekalian. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim sayyidina Muhammad. Begitulah sahabat-sahabat. Kalau anda lihat saya menyampaikan ceramah, dakwah, kuliah dan sebagainya, namun di sebalik itu ada banyak perkara yang perlu diuruskan, diselesaikan. Masya Allah. Banyak perkara-perkara yang tidak kelihatan. Macam itulah. Kalau kita tengok orang yang berniaga, kita boleh nampak kedai dia, kita nampak apa yang dia jual, kita nampak duit kita bayar, lepas tu kita nampak itu yang zahir. Itu hanya 10% saja. Yang kita tak nampak di sebalik, kan, bagaimana ia bermula, bagaimana stock in stock out, bagaimana proses marketing, bagaimana proses sampai perkara itu sampai ke tangan kita. Daripada benda tu kosong sampailah barang tu pada tangan kita dan kita bertukar barang dan juga duit. Jadi subhanallah, ada orang yang fokus pada satu perkara pun dah berat sebenarnya. Satu perkara yang besar lah dah berat. Banyak perkara yang perlu diuruskan. Jadi sometimes kadang-kadang berlaku pada saya juga di luar kawalan, tidak mampu nak menguruskan dengan ikut timing dia. Macam itulah ya. Kalau boleh kita semua nak ikut timing, nak buat dengan sebaiknya kan. Namun saya mohon maaf, dan alhamdulillah kebanyakan pengajar faham ada waktunya, terutamanya kuliah online ni dia beranjak-anjak tu, sebab bekerja-kerja kita dengan waktu dan pelbagai urusan.
Jadi Masya Allah, muslimin muslimat di mata Allah sekalian, saya akan cuba menyampaikan dengan terbaik. Walaupun fikiran ni, hati pun, fikiran pun berada di tempat yang lain. Fikiran, hati berada di tempat yang berbeza-beza. Ada kat situ, ada kat sini, ada urusan tu, urusan ni. Masya Allah, jadi insya Allah walau bagaimanapun saya akan cuba sedaya upaya untuk menyampaikan, menyempurnakan amanah ni. Jadi insya-Allah kita akan sempurnakan juga 1 jam amanah yang diberikan harapan oleh pihak penganjur ni. Masya-Allah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Penganjur kita pada program kali ini ialah penganjur kita untuk program kali ini ialah Masjid As-Salam Bukit Sentosa. Masjid As-Salam Bukit Sentosa, Rawang, Selangor. Masya-Allah. Saya tak pasti saya pernah sampai tak ke Masjid As-Salam ni. Mudah-mudahan satu hari dapat sampai ya. Saya mengharapkan ya penganjur selepas ini prefer kita turun Padang. Seronok buat tempat turun Padang, kita ikut SOP semua, itu lebih penghayatan lah, berbanding saya ceramah seorang-seorang depan kamera ni kan. Anda berada di tempat masing-masing. Masya Allah, muslimin muslimat, Masjid As-Salam Bukit Sentosa, Rawang, Selangor. Terima kasih kepada Tuan Nazim Masjid As-Salam Bukit Sentosa, Tuan Haji Abdul Rahman bin Ali. Terima kasih kepada barisan pengurusan, ahli jawatankuasa dan pegawai masjid, AJK Lajnah Muslimat dan AJK Lajnah Dakwah, para jemaah Masjid As-Salam Bukit Sentosa, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih pada semua di atas usaha di sebalik tabir kan. Inilah antara orang-orangnya yang kita mungkin tak kenal kan. Masya Allah. Tapi mudah-mudahan Allah turunkan barakah, rahmat, kasih sayang. Allah turunkan kurniaan-kurniaannya kepada mereka yang menghidupkan rumah Allah, menghidupkan majlis ilmu di rumah Allah, menguruskan rumah Allah. Allahu Akbar. Saya pun tak kenal ni kan, Nazir, pengurusan masjid, imam, Bilal, AJK semua ni. Dan biasanya bila pergi ke masjid ni, kalau jumpa depan, yang menguruskan ramainya di kalangan warga emas. Ramainya orang pencen, umur 50 lebih, 60 lebih. Tapi ada jugalah jumpa orang muda. Tapi sebahagian besar biasanya AJK ni adalah orang pencen, warga-warga emas. Masya Allah, mereka kuat menguruskan rumah Allah. Ujian banyak. Kalau uruskan perniagaan ada ujian dia, uruskan syarikat ada ujian dia, uruskan sekolah ada ujian dia, urusan pejabat, semua ada ujian. Menguruskan sebuah rumah Allah, wallahu alam, ujian tu ia datang dalam bentuk emosi lah banyak kan. Emosi. Sebab syaitan memang tak suka lah. Syaitan memang tak suka melihat mereka yang mewakafkan diri menguruskan rumah Allah. Mereka syaitan nak rosakkan, maksudnya sesuatu, nak rosakkan rumah Allah. Kalau dulu tentera bergajah tu kan, tentera Abraha nak runtuhkan Kaabah. Kerana Abraha ni kan, dia telah membina sebuah rumah ibadat yang canggih, yang cantik, yang indah, dengan tujuan menjadi satu daya tarikan untuk penduduk setempat. Sebenarnya istana Abraha ni ataupun rumah ibadah yang dibina oleh Abraha ni jauh daripada Mekah. Saya tak ingat lah, maksudnya saya tak ingat lah di mana, sebuah negara yang jauh lah. Perjalanan tu mungkin KM tu dalam 400-500 km ataupun jauh lagi. Tetapi dia pelik. Kenapa manusia ketika itu sanggup menempuh perjalanan yang jauh untuk pergi ke Mekah, untuk melakukan ibadah di sebuah binaan yang sangat simple, sebuah binaan yang sangat, kita kata, okey, kalau tak sesuai minta maaf, contohnya kuno, sebuah binaan lama, sebuah binaan biasa, tak ada keistimewaan pun, iaitu Kaabah.
Kan kita tahu Kaabah ni telah pun dibangunkan semula oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kalau ikutkan kalau ikutkan muslimin-muslimat, kalau kita nak ikutkan perbincangan ahli ulama, siapakah yang mula membina Kaabah? Ada yang mengatakan Nabi Adam AS. Ada yang dikatakan Nabi Nuh. Maksudnya ada pelbagai pendapat lah. Dan pendapat ini kuat juga mengatakan bahawa bukan Nabi Ibrahim yang pertama membina Kaabah. Tapi yang masyhurnya sebab ia berdasarkan firman Allah, hadis Nabi, kan, bagaimana Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail untuk membangunkan Kaabah. Jadi kita tahu peristiwa tentera bergajah nak hancurkan Kaabah ni adalah berlaku ketika tahun yang sama kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dikira jarak Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Ibrahim yang masyhur membangunkan semula Kaabah, jaraknya beratus tahun ataupun beribu tahun. Saya tak pasti, saya lupa. Pernah dah baca fakta ni tapi saya lupa sekarang. Sama ada ribu tahun ataupun ratus tahun. Jarak Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim AS. Itu nenek moyang Nabi Muhammad kan. Nabi Muhammad SAW itu nenek moyang Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Masya Allah. Jadi dalam tempoh tersebut, manusia-manusia menjadikan Kaabah ini sebagai tempat untuk beribadah. Masya Allah. Sehinggalah hampir kepada kelahiran Nabi SAW, manusia masih lagi menjadikan Kaabah itu sebagai tempat untuk melakukan ibadah. Sama ada melakukan kesyirikan pun dibuat juga di situ. Sebab itu Rasulullah SAW meruntuhkan, kan, bila Fathu Mekah dan sebagainya, pembukaan kota Mekah, Rasulullah meruntuhkan berhala-berhala yang dibina, yang dibangunkan di sekeliling Kaabah. Masya Allah. Dan apa yang saya mulakan mukadimah ni, muslimin-muslimat, memang ada kaitan dengan tajuk kita. Tajuk yang diberikan oleh pihak penganjur, tajuk yang sangat istimewa. Hapuskan duka di kota Mekah. Masya Allah, sangat istimewa. Tajuknya ialah hapuskan duka di kota Mekah. Soalannya, kita boleh memahami tajuk ini dari sudut beberapa dimensi. Dimensi yang pertama, sesungguhnya kota Mekah ini kota bersejarah para Nabi. Dan apabila Allah memerintahkan untuk selepas Nabi Ibrahim, kita tahu Nabi Ibrahim AS keturunannya ramai. Nabi Ismail keturunan Nabi Muhammad saja, tapi sebelah Allah maksud Nabi Ishak juga anak Nabi Ibrahim. Di situ ada banyak nabi, para nabi SAW, para nabi yang ramai. Masya Allah. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, memang kota Mekah ataupun Kaabah itu menjadi tempat ibadah turun-temurun oleh ramai manusia. Masya Allah. Sebab itu disebutkan kota Mekah ini adalah tempat untuk kita menghapuskan duka, kerana di mana tempat manusia itu beribadah, kerana di mana tempat itu mulia, maka duka yang start daripada nabi-nabi terdahulu, disitulah juga tempat untuk dihapuskan duka. Masya Allah. Begitu juga dengan Rasulullah SAW, sangat mencintai kota Mekah, tempat kelahirannya. Dan begitu juga sampai kita kepada umat Nabi Muhammad SAW, sentiasa kita menggambarkan kerinduan dan ketidaksabaran kita untuk pergi ke Mekah, ke Madinah. Soalannya, tak sabarnya nak lepas rindu, tak sabarnya nak mulakan kehidupan baru. Nanti saya cerita beberapa kisah-kisah yang kisah benar mereka yang mengalami pengalaman-pengalaman yang pelik, yang di luar kebiasaan kita, yang mereka lalui di Mekah, di Madinah, yang mereka ceritakan direct kepada saya. Ada juga yang saya baca dan sebagainya. Sahabat-sahabat yang minta saya nak sambung tadi Abrahah tu. Rasulullah lahir pada tahun gajah. Kenapa Ustazah tak sebut berapa hijrah? Sebab hijrah belum berlaku. Takwim hijrah ataupun kalender hijrah belum ada ketika itu. Kalender hijrah bermula bila? Kalender hijrah bermula ketika peristiwa hijrah. Ketika Nabi umur 53 tahun, Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Bukan kerana Nabi takut, bukan kerana Nabi tidak tahan dengan ujian, bukan kerana Nabi merajuk dengan penduduk Mekah, bukan Nabi rasa Nabi kecewa ke dengan penduduk Mekah,
Tapi perpindahan Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah ada satu perintah Allah. Perintah Allah. Subhanallah. Jika Nabi tidak tahan, sebab tidak tahan dengan dihina, dikecam, tidak tahan dengan kekejaman, subhanallah, Nabi bertahan 13 tahun. Nabi bertahan 13 tahun muslimin-muslimat. Sepanjang 13 tahun tu, apa tekanan dan kejahatan yang tidak ditimpakan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab itu kota Mekah juga adalah kota duka. Kota Mekah juga adalah kota yang banyaknya menitiskan air mata Rasulullah. Yang banyak menitiskan air mata para sahabat. Kota Mekah adalah kota duka yang banyak menitiskan darah-darah para sahabat. Masya Allah kota Mekah. Tetapi di situ jugalah kota duka itu jugalah kota yang membawa suka. Duka lawannya suka kan. Kesukaan, kegembiraan dan kebahagiaan. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab itu kota yang penuh dengan barakah. Sebab itu kan kita sebut Makkah Al-Mukarramah. Makkah Al-Mukarramah. Mekah Al-Mukarramah, karim mulia. Bumi Mekah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Madinah Munawwarah. Kota Madinah Al-Munawwarah. Madinah Al-Munawwarah bercahaya. Dengan cahaya Islam yang dibawa. Sebuah negara yang menyambut kedatangan, sebuah kota yang menyambut kehadiran Nabi. Sebuah kota yang menyambut, Masya Allah, yang menyambut rombongan Nabi SAW. Masya Allah. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Seseorang itu menjadi mulia bukan hanya semata-mata kerana kelebihan yang dia ada. Tapi ramai manusia jadi mulia selepas dia menjadi orang yang hina. Masya Allah. Cerita ini dirakam dalam banyak firman Allah dan juga hadis Nabi. Bagaimana kisah pembunuh 100 orang. Dosa apa yang dia tak buat. Bunuh orang pun sampai 100. Masya Allah, hina. Tidak pernah melakukan ibadah. Tidak pernah melakukan amal soleh. Allahu Akbar. Masya Allah. Tapi daripada hati yang ingin berubah. Hati ingin bertaubat. Ingin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jadi mulia. Masya Allah. Sesuatu tempat yang mulia itu, ataupun seseorang yang mulia itu, bukan ia datang daripada keturunan yang mulia. Bukan ia datang kerana perkara-perkara yang indah-indah. Tetapi banyak tempat-tempat yang dimuliakan Allah itu menjadi sejarah duka. Menjadi sejarah luka umat Islam. Di kota Madinah, muslimin muslimat, berapa banyak perang yang menumpahkan darah para sahabat. Perang Uhud, perang Badar, semua perang lah kan. Perang Tabuk jauh sikit. Yang tu dengan kota Madinah dalam 2 km 3 km je tu. Masya Allah. Maksudnya masih di sekitar Madinah. Masih di sekitar Madinah. Jarak tu 2 km 3 km daripada Masjid Nabawi. Masuk dalam kota Madinah. Masya Allah. Sebab itu muslimin muslimat sekalian, kadang-kadang kita ni nak jadi orang mulia, Allah basuh kita dengan ujian. Allah basuh kita dengan ujian. Tak henti-henti ujian Allah. Tak henti-henti tekanan. Tak henti-henti masalah. Masya Allah. Tak putus daripada kita ini situasi yang menguji sabar kita. Masya Allah. Sebab apa? Allah nak bersihkan kita. Allah nak bersihkan. Sebagaimana Allah bersihkan kota Mekah, kota Madinah daripada syirik. Daripada kesyirikan, daripada berhala-berhala, daripada penyembahan selain daripada Allah. Tetapi harga yang perlu dibayar, air mata, air darah, air keringat para sahabat, para pejuang-pejuang agama Allah, para wanita-wanita pada saat itu. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, Masya Allah. Saya nak kembali sikit. Alhamdulillah, makasih pada semua yang hadir. Lebih kurang dalam 1,600 ya, 1,600 macam tu, 1,400 campur 1,400 dan 1,800. Terima kasih banyak. Sahabat-sahabat di mata Allah sekalian, pada tahun Nabi lahir dinamakan tahun gajah kerana beristiwa tentera Abraha. Abraha ni dia bina istana ataupun dia bina tempat ibadah yang sangat indah. Kalau siapa yang search ni, anda boleh cari. Saya tak ingat Lubnan ke, maksudnya jauh lah negara yang lain. Sebab dia geram tengok dia ni bukan sekadar dia raja kan. Dia geram tengok rakyat dia
setiap tahun, maksud daripada masa ke semasa, sanggup menempuh perjalanan jauh untuk pergi ke Kaabah. Yang mana bagi dia Kaabah satu binaan yang kuno, binaan yang simple. Kaabah kan petak macam tu je, muslimin-muslimat. Keistimewaan Kaabah bukan pada binaan. Walaupun petak, kalau kita lah nampak ada satu bangunan petak kat Malaysia ni, kita akan tengok, senang buat bangunan petak macam tu lah. Tak ada bentuk-bentuk langsung. Macam tu lah petak rumah. Ada tak rumah kita kat Malaysia petak pintu tingkap. Petak Maksudnya atap pun tak ada, petak. Sebab boleh je tak ada atap. Kan, asalkan buat lubang sikit untuk saluran air ke apa. Masya Allah. Satu binaan yang sangat simple. Tetapi binaan Kaabah itu adalah binaan daripada ilham perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Binaan barakah para Nabi. Daripada Nabi kepada Nabi kepada Nabi untuk menjaga Kaabah. Masya Allah. Abrahah ni tak puas hati ni. Rakyat dia apa semua ni. Pergi ke Kaabah ni untuk buat ibadah ni. Lalu dia pun binalah tempat ibadah yang canggih, yang indah, yang cantik dengan kerahan daripada rakyat-rakyat. Diperhiaskan dengan hiasan emas, perak, permata dan sebagainya. Tapi selepas dia buat siap, sikit sangat orang pergi. Masih lagi orang tetap sanggup menempuh perjalanan beribu batu untuk ke Mekah. Masya Allah. Jadi dia tak puas hati, dia nak marah sangat dan adalah cerita lagi yang membuat-buat kemarahan. Dia nekat nak pergi runtuhkan Kaabah. Dan dia bawa tentera gajah. Gajah besar kan, siapa nak boleh lawan? Siapa nak boleh lawan? Masya Allah. Muslimin-muslimat, ada cerita sebenarnya. Sebab yang menjaga Kaabah ketika itu, atuk Nabi, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib satu ketika dipanggil oleh Abrahah ni. Bila dipanggilkan, apa yang kamu mahu untuk Kaabah itu diruntuhkan macam itulah, untuk supaya dihentikan ibadah di Kaabah ni. Walaupun ketika itu masih melakukan banyak, maksudnya aktiviti syirik yang berlaku di sekitar Kaabah, masih lagi ada berhala dan sebagainya. Sebab ni masa tahun Nabi lahir ni, sahabat-sahabat, ya kena faham. Tapi maksudnya manusia ketika itu dah menjadikan Kaabah tempat untuk melakukan ibadah. Tempat walaupun ada melakukan syirik, tapi tumpuan mereka adalah di kota Mekah, di sekitar Kaabah. Masya Allah. Bila dipanggil Abdul Muttalib, apa jawapan Abdul Muttalib? Sesungguhnya Kaabah itu bukan milik aku, dan bukan milik orang Arab, dan bukan milik kota Mekah, maksudnya penduduk Mekah. Tetapi Kaabah itu milik Allah. Kaabah itu milik Tuhan sekalian alam. Maka bukan kami yang mempertahankan Kaabah. Masya Allah, datuk kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allah yang akan menjaga Kaabah. Allah lah yang menjaga Kaabah. Allah yang akan mempertahankan Kaabah. Masya Allah. Walaupun Abdul Muttalib, penduduk Mekah tahu Abrahah datang dengan gajah yang begitu banyak, dengan tentera yang sangat kuat, nak meruntuhkan Kaabah. Mereka tak ada plan pun. Okey, plan macam mana nak bertahan ni, nak mempertahankan Kaabah daripada diruntuhkan ni. Okey, susun tentera ke apa ke, buat tawaran ke, tak. Masya Allah. Dan memang terbukti kan. Surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yajid. Ustaz, tolong Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Subhanallah. Allah rakam peristiwa ini. Iza ja' Allahu Akbar. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ustaz tolong cari. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Adakah kamu tidak melihat apa yang berlaku kepada ashabil fil, iaitu tentera bergajah? Apa yang berlaku? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Saya jadi minta maaf ya, muslimin muslimat. Sebelum live ni nangis dulu ni. Ada ujian sikit. Ada peristiwa sikit kan. Ada perkara sikit.
Masya Allah. Macam itulah kita. Kadang nampak Ustazah live elok, tak tahu apa yang berlaku sebelum tu. Habis live pun apa yang berlaku kan. Kadang-kadang tu begitulah muslimin-muslimat. Minta maaf ya. Fokus tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau mengetahui bagaimana Tuhanmu telah melakukan kepada anggota tentera gajah yang hendak meruntuhkan Kaabah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat mereka dalam keadaan rugi dan memusnahkan mereka? Saya nak share ni, bacaan ini. Memang ada kaitan dengan tajuk kita. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah telah menghantarkan kepada mereka rombongan burung berbondong-bondong. Sebenarnya nama burung tu bukan ababil. Ababil maksudnya berbondong-bondong burung. Tak tahu daripada mana. Tapi Allah SWT perintahkan. Tarmihim bihijaratin min sijil. Telah melemparkan mereka daripada batu-batu yang dibakar, yang berapi, muslimin-muslimat. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, lalu ia menjadikan mereka hancur berkecai seperti daun yang dimakan ulat. Muslimin-muslimat dimati Allah sekalian, pernah ada seorang guru, ketika itu saya sedang diuji dengan satu fitnah yang agak berat, macam itulah ya. Fitnah yang membuatkan manusia membenci kita tanpa sebab. Fitnah yang membuatkan kita rasa semestinya ya, kalau fitnah benda yang kita tak buat, kemudian ada fitnah, rasa sedih kan. Rasa sedih tu normal lah. Masya Allah. Kemudian bila soalannya orang yang mereka cerita dan buat fitnah ini sedang merancana sesuatu untuk kesan buruk kepada kita. Lepas tu seorang guru ni kata, Ustazah, beramallah dengan surah Al-Fil. Beramallah dengan surah Al-Fil untuk menolak kejahatan fitnah ataupun perancangan jahat manusia. Masya Allah, beramal dengan surah Al-Fil. Saya lupa, saya pun bukan kuat beramal. Berapa kali dia suruh. Cumanya, kita boleh tetapkanlah berapa jumlah dan bila kita nak beramal. Kerana dia kata sebagaimana Allah menggagalkan perancangan tentera bergajah yang menyusun strategi dengan sangat teliti. Siap bawa gajah. Kan? Siap bawa tentera yang hebat untuk meruntuhkan Kaabah. Kalau kita fikir nak runtuhkan Kaabah tu sebenarnya seekor 2 gajah pun dah cukup dah. Masya Allah. Kan? Nak runtuhkan Kaabah tu sebenarnya bukanlah kena bawa banyak gajah. Masya Allah. Muslimin-muslimat dimati Allah sekalian. Tetapi bagaimana Allah menggagalkan perancangan ni? Allah mengutuskan lawan kepada binatang besar tu burung burung kecil. Burung boleh bawa batu besar mana? Besar mana burung boleh bawa dengan paruh dia? Batu kecil. Tetapi batu kecil yang berapi, ada yang dikatakan batu kecil daripada neraka. Wallahu a'lam. Masya Allah. Yelah, itu pendapat yang terkuat lah. Kan? Batu kecil daripada neraka. Bila dijatuhkan, maka berlubang-lubang lah. Berlubang-lubang lah. Masya Allah, tentera bergajah ibarat pernah tengok daun pokok dimakan ulat jadi berlubang-berlubang. Begitulah umpamanya. Ataupun kertas ni kan, ada benda jatuh, benda panas, dia berlubang. Masya Allah, tak tahu bagaimana azab. Dan dikatakan tentera bergajah ketika itu, sebenarnya gajah memang enggan. Gajah tak nak teruskan perjalanan. Berapa kali gajah berhenti. Sampai gajah itu dipukul dengan tombak yang tajam sampai berdarah-darah. Gajah berjalan sikit. Berhenti lagi. Sebab gajah pun tak nak mengikut perintah Abraha untuk menuju kepada Kaabah untuk diruntuhkan. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin, muslimat dimati Allah sekalian. Hebat. Sebab gajah adalah binatang yang mana mereka mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin, muslimat dimati Allah sekalian. Apa yang berlaku? Okey, gajah dipaksa juga. Sampai banyak kali gajah memalingkan kepala, maksudnya nak patah balik. Tapi dipukul di sekian. Dan tentera bergajah ini lari selamatkan diri daripada ni. Ada yang selamat, ada yang tidak. Bahkan dikatakan Abraha sendiri, dia tak mati di tempat kejadian, tetapi dia dilarikan pada tempat tersebut sampai ke tempat ke negara dia, kan, di negara dia dan mati di situ. Wallahu a'lam. Namun peristiwa ini memang jelas dirakam di dalam Al-Quran. Allah mempertahankan Mekah. Allah mempertahankan kota suci Mekah. Allah mempertahankan Kaabah daripada
sekian banyak perancangan nak menghancurkan Kaabah. Sebenarnya perancangan musuh nak hancurkan Kaabah tak pernah berhenti sampai hari ini. Dan dikatakan percubaan untuk meruntuhkan Kaabah dah banyak kali selepas kewafatan Nabi. Semasa Rasulullah ni pun dah perancangan tu sentiasa ada. Dan setelah kewafatan Nabi pun para musuh tidak pernah berhenti. Kerana mereka percaya dengan meruntuhkan Kaabah, ia akan menghancurkan hati umat Islam seluruh dunia. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jadi surah ini bukanlah khusus ya. Semua surah dalam Al-Quran memang surah-surah yang memberikan kesan yang mendalam. Masya Allah. Namun surah Al-Fil ini kita boleh faham bagaimana Allah menggambarkan, Allah menggagalkan perancangan musuh yang disusun dengan rapi. Sebab Allah kun fayakun, Allah boleh melakukan sesuatu dengan mudah. Allah boleh mengarahkan angin, Allah boleh mengarahkan matahari, bulan, bintang, laut, gunung ganang, binatang, semuanya Allah boleh arahkan sekelip mata. Dan apalah sangat kalau apa jua ujian kita. Saya beramal juga muslimin muslimat. Ada waktu yang bila tengok tomahan, kebencian, kan apa fitnah yang berlaku, berdoa, ya Allah, baca surah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ya Allah, kan kita doa, ya Allah, Engkau Maha melihat fitnah yang berlaku terhadapku, ya Allah, perancangan-perancangan mereka. Ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah dosa mereka, ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang mengizinkan dan menggagalkan sesuatu perancangan manusia. Maka ya Allah, aku serahkan kepadamu, ya Allah. Serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Dan itulah hakikat ketenangan dan kekuatan yang sebenar dalam diri kita. Bila jauh daripada sudut hati kita yang dalam itu, menyerahkan sesuatu yang menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tahu tidak ada yang lebih berkuasa mengubah dan melakukan sesuatu melainkan Allah. Manusia sangat terhad. Kita boleh letak harapan pada manusia, tetapi kena bersedia untuk kita kecewa. Kena bersedia. Subhanallah, kita pun ada batas kemampuan, manusia pun ada batas kemampuan. Jadi terimalah seadanya, ya? Terima seadanya. Sebagaimana kita nak orang terima kita seadanya, kita pun kena terima juga manusia lain seadanya. Masya Allah. Okey, sahabat-sahabat di mati Allah sekalian, tajuk kita ni iaitu hapuskan duka di kota Mekah. Kota Mekah menyimpan sejarah duka yang begitu banyak. Sejarah air mata, air darah yang begitu banyak. Tetapi di situ jugalah tempat menghapuskan duka Nabi. Di situlah, tanah itulah, bumi itulah Nabi tanam ibunda. Subhanallah. Tapi dia buat ya, bukan di situ. Di situlah makam Sayyidatina Khadijah, wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah. Subhanallah, ketika Rasulullah balik ke Mekah kan, duduk di Madinah sekian lama, nikah dengan Aisyah, berpindah, anak-anak Nabi pun berpindah, semua berpindah ke Madinah kan, kampung baru, tempat orang. Macam ginilah, kita lahir di Mekah, kita lahir di Malaysia. Bayangkan ya, Nabi pindah umur 53 tahun. 53 tahun. Maksudnya 53 tahun Nabi membesar dan tua di Mekah. Ya Allah, apa tak sayang? Sayang sangat. Nabi sayang sangat kota Mekah. Sangat menyayangi kota Mekah. Sama juga dengan sahabat-sahabat Nabi. Ada keluarga, ada keturunan, ada kebun-kebun dah, ada tempat ternak dah. Masya Allah. Bayangkan ya pengorbanan Nabi dan para sahabat nak tinggalkan kampung halaman, negara yang dicintai, kerana perintah Allah, ada perintah wajib pindah ke Madinah. Perintah wajib. Yang dah ada bisnes kukuh, yang dah ada tempat ternakan, tinggal semua. Tinggal semua sekelip mata. Masya Allah, dirampas, diambil oleh kaum musyrik. Mereka pindah bukan dengan gambaran, dan kalau ada orang pindah overseas dapat tawaran kerja yang lebih baik daripada Malaysia contoh ya. Ada orang sekian-sekian. Tapi pindah tanpa ada apa-apa jaminan di sana.
tumpang rumah orang, tumpang tanah orang. Subhanallah, Allahu Akbar. Nak bermula awal balik. Apa tak sayang? Kan? Mekah lah tempat Nabi jatuh cinta dengan seorang wanita yang bernama Khadijah. Mekah lah Nabi sambut kelahiran anak demi anak. Mekah jugalah tempat Rasulullah memangku isterinya, kan, meninggal dunia Sayyidah Khadijah. Tempat datuknya, tempat bapa saudara yang dia sayang. Masya Allah. Allahu Akbar. Tetapi penduduk Mekah jugalah yang memberikan penentangan yang sangat dahsyat kepada Rasulullah. Bukan orang lain, ahli keluarga baginda sendiri, yang meletakkan najis, yang menyakiti Nabi, yang menghina dan sebagainya. Sahabat-sahabat di mata Allah sekalian, Abu Lahab itu bapa saudara Nabi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kan, celakalah Abu Lahab tu. Abu Lahab tu bapa saudara Nabi, adik-beradik kepada ayah Nabi Abdullah. Adik-beradik juga antara lain lagi Abbas, Abdullah, Abbas juga bapa saudara Nabi, tapi akhirnya memeluk Islam. Maksudnya kita ni tu apa sekian, kalaulah ajakan kita ni ditolak oleh orang luar pun dah perit, dah sakit ya. Tapi jika kita ini dihina, dimaki, dihalau, kan, oleh ahli keluarga yang kenal kita. Yang kenal kita, bukan tak kenal. Kan, yang tahu, yang bersama, yang melihat kita membesar, ia sudah tentu jauh lebih sakit. Masya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pernah satu ketika bila Rasulullah balik semula ke kampung ni kan, bila pembukaan Mekah, Fathu Mekah, Mekah pun dibebaskan, Mekah dapat dikuasai oleh umat Islam. Fathu Mekah maksud pembukaan kota Mekah. Lalu dirobohkan minta maaf berhala-berhala kan. Setelah Nabi dah kuat di Madinah, kan berlaku ada lagi perjanjian-perjanjian. Bila Nabi pindah ke Madinah, Madinah semakin kuat. Madinah jadi pusat penyebaran agama Allah. Mekah masih lagi dikuasai oleh musyrik. Dan banyak lagi peristiwa perang yang mana tentera musyrik daripada Mekah ni pergi ke Madinah, attack Rasulullah di Madinah. Sedih kan kalau kita fikir, sedih kan. Rasulullah dah pindah dah. Dah pindah dah. Bayangkan kalau kita duduk di Malaysia 50 tahun, lepas tu dihalau, dikecam, dihina sampai kita pindah ke luar negara, mestilah sayang. Dan bila Rasulullah balik ke Mekah, Masya Allah, Rasulullah balik Fathu Mekah nak untuk buat ibadah haji, untuk buat ibadah umrah. Kan berapa ketika Sayyidatina Aisyah mendapati Rasulullah hilang. Rasulullah tak ada pada waktu malam. Rasulullah tak ada. Bila Aisyah cari, rupanya Rasulullah berada di Baqi'. Rasulullah berada di Baqi'. Rasulullah berada di Baqi'. Rasulullah berada di tepi kubur Sayyidatina Khadijah. Rasulullah menangis, rindukan Khadijah. Rasul menangis, rindukan Khadijah. Nak katanya, Masya Allah. Tetapi kota itulah kota air mata, dan kota di situ juga kota cinta. Kan, kota cinta. Kota melepaskan rindu. Tapi Rasul tidak menetap di Mekah. Rasul juga meninggal, wafat di Madinah. Maksudnya daripada Madinah ke Mekah, Rasul macam kita. Macam kita tu macam mana? Pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah umrah dan ibadah haji. Selesai umrah, selesai haji, baliklah semula ke Madinah. Masya Allah, Allahu Akbar. Begitu kan, begitulah. Banyak lagi kisah-kisah yang sebenarnya sangat sedih, sangat sayu. Islam yang kita nikmati hari ini daripada pengorbanan Nabi, para sahabat dan sebagainya. Okey. Cerita ni saya baru dengar semalam. Kisah benar. Ada seorang pemuda ni, dia dah mula berhijrah. Maksud saya hijrah ni, dia pindah daripada negara dia ke Malaysia. Saya tak sebutlah siapa, saya tak akan bagi gambaran. Daripada negara dia ke Malaysia sejak daripada umur 16 tahun. Memula datang ke Malaysia umur 16 tahun sebab keluarga dia adalah keluarga middle class, pertengahan. Bukan kaya sangat, bukan susah. Dia dihantar ke Malaysia, belajar di Malaysia. Belajar, masuk college, masuk international school. Okay. Gambaran yang diceritakan kepada saya, apa yang berlaku, dia hidup dalam keadaan lalai. Banyak bergelumang dengan dosa. Bebas, remaja. Mak ayah ada kat jauh, lepas tu datang Malaysia. Tak ada siapa-siapa yang kontrol. Hidup dalam keadaan bebas. Banyak melakukan maksiat dan sebagainya. Okay, semakin membesar, umur 18,
O-level apa kan, lepas apa semua, berniaga, mula berniaga. Bayangkan ya, lepas tu kaya raya, berjaya sampai jadi jutawan. Umur 20 lebih dah jadi jutawan. Hebat. Sebab memang background keluarga memang dah kuat kan, dah strong. Maksudnya seawal umur 20 lebih tu dia jadi jutawan. Padahal dia bukan rakyat Malaysia, dia dah jadi jutawan di Malaysia. Macam mana hebat. Tanpa ada keluarga. Tak, dia memulakan dia gini. Okey, hidup mewah, dia kata duit ustazah masuk macam banjir. Bukan macam sungai lah, macam banjir banyak. Dia bina masjid, tapi alhamdulillah umur 25 tahun dah bina masjid berjuta-juta di negara dia. Juta-juta dah. Maksudnya jutawan, memang jutawan lah. Kaya raya. Dia kata pada umur 25, untuk kali pertama dia pergi ke Mekah. Umur 25, pergi ke Mekah, buat haji terus. Belum buat umrah, buat haji terus. Dia bawa mak dia. Lepas tu dia cerita, dia lelaki sekarang, umur dah banyak lah. Dah banyak. Tapi cerita tu depan saya dengan suami. Dia kata, masa tu dia belum kahwin lah. Muda lagi, umur 25, dah jutawan apa semua, kaya raya. Hidup dalam keadaan yang, dia pun kata, saya tak nak cerita apa yang saya buat pada ustazah. Tapi yang dia ceritanya, dia kata, bila sampai di Mekah, dengan dia pergi dengan untuk buat haji, tapi pergi dengan package lah, package RM100,000, orang kaya kan, pergi package RM100,000. Tuan-puan tahu kan, ada orang kaya-kaya ni, yelah kita ni tak, bukan soal mampu atau tidak lah, tapi dah rezeki masing-masing kan. Ada orang kaya pergi package haji RM500,000 ada, RM400,000 ada, RM300,000 ada, RM200,000 ada, package umrah RM100,000 pun ada. Ada orang package umrah 14 hari tu, ada yang 10 hari ke, package RM100,000, package RM200,000. Haji apa tak lagi. Masya Allah. Jadi tak tahulah bagaimana ya. Jadi dia pun pergi package lah. Ini cerita 15 tahun lepas lebih. Allahu Akbar. Lepas tu, kata, bila sampai tu, kata ustazah, dengan saya ni kan, saya ni tak buat persiapan sangat, pergilah. Kan, saya tak ada cabaran mana pun saya nak pergi sebab duit banyak kan. Dia kata, entah saya ikut je. Saya follow je jemaah. Bila sampai di Mekah kan. Lepas tu bila saya sampai di Kaabah, masa tu Kaabah depan saya, dia kata Kaabah ada depan. Bila sampai depan Kaabah, Masya Allah, dia macam terpaku. Dia macam tak bergerak. Dia duduk tegak je depan Kaabah. Padahal dia datang dengan mak dia dengan rombongan. Lepas tu dia kata, masa dia cerita tu saya boleh nampak mata dia tu berair. Padahal lelaki kan, mata tu macam, dia kata, saya teringat balik, memang tegak bulu roma saya, dia kata. Lepas tu dia kata apa yang dia nampak depan Kaabah ialah macam TV. Dia kata macam TV apa, saya kata dia kata dosa yang saya dah lupa, dosa saya yang lama, saya sendiri dah tak ingat dah saya buat dosa tu, maksiat yang saya buat tu saya dah lupa. Dia kata Allah tayangkan di depan Kaabah macam cerita TV. Dia kata, Ustazah tahu, Ustazah faham TV? Ya, TV. Kemudian ada lakonan, ada pergerakan. Begitulah Allah tunjukkan segala dosa-dosa saya di depan Kaabah. Saya ni tak puas hati, saya kata, nampak Ustazah, Allah bagi saya nampak apa yang saya buat, yang saya sendiri dah lupa. Sampai masa tu saya menangis, tanpa henti menangis. Saya tak sedar dah sekeliling, saya dah tak nampak mak, saya tak nampak jemaah, saya tak nampak. Yang saya nampak saya Kaabah, kemudian nampak Allah menayangkan semua dosa-dosa saya. Macam TV, dan ia bukan sekejap, lama Ustaz. Saya tak tahu macam mana orang tak nampak saya. Macam mana mak saya tak jumpa saya. Macam mana jemaah-jemaah tak jumpa saya. Saya duduk betul-betul depan Kaabah. Bukan tempat tersembunyi. Tetapi saya berdiri tegak. Allah menayangkan dosa-dosa saya. Apa yang saya buat, saya tak mampu nak, saya tak semua benda saya tak boleh nak cakap. Saya berdiri tegak saja, tapi mulut hanya boleh sebut Allah, 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 ya Allah, ya Allah, ya Allah. Macam tu je. Tetapi Allah menayangkan macam TV. Dia kata macam TV. Macam ni, nampak gambaran maksiat yang saya buat tu.
Saya buat itu, saya buat ini, maksiat-maksiat masa zaman muda sebab diuji dengan kemewahan kan. Muda lagi, umur 20 lebih dah jadi jutawan apa semua. Begini. Lepas tu taubat, nangis. Saya nangis dengan kuat sampai keluar suara apa semua. Tapi orang keliling ni macam tak nampak saya. Allahu Akbar, subhanallah. Lepas tu dia kata, di situlah bermulanya turning point hidup saya. Perubahan hidup saya. Kan, kembalinya saya mengenal diri, kembalinya saya kepada Allah dan sebagainya. Allah beri saya nikmat, duit, apa semua sangat banyak. Saya dengar, ya Allah. Sebab saya rasa macam, saya kata beruntung. Dia kata, ya. Mak saya pun cakap perkara yang sama. Lepas saya dah selesai, Allah tayang dosa-dosa saya tu. Saya menangis, mohon ampun dengan Allah. Lepas tu dia kata, dah selesai tu, saya pun cari. Saya tak jumpa. Mana jemaah yang saya ikut, mak saya tak jumpa. Padahal dia bawa mak dia. Tak ikut apa semua. Lepas tu bila balik kat tempat penginapan dekat hotel, barulah dia jumpa mak. Dia cerita nangis-nangis. Mak kata, kamu antara yang dipilih oleh Allah. Kamu terpilih. Untuk merasai bagaimana kan gambaran. Kita tak tahu muslimin-muslimat. Di mahsyar kelak macam mana kita ni. Di mahsyar kelak, sebagaimana kita tengok TV tu kan, dan mungkin ia jauh lebih jelas lagi. Yang kita tengok TV tu kan, ada pelakon kan, itu bukan kita, orang lain. Tapi bayangkan muslimin-muslimat, nanti kita akan dibentangkan apa yang kita buat di dunia ini kan, dan ditayangkan dan ramai-ramai tengok yang kita duduk buat maksiat sembunyi tu, yang kita tak taubat. Tapi kalau taubat, Allah akan delete, takkan ditayangkan. Apa yang kita buat, dosa sembunyi, kejahatan sembunyi, yang kita duduk tulis-tulis dekat FB, yang kita duduk upload, yang kita duduk tengok benda-benda yang kotor, mengarut waktu tengah malam apa semua, akan ditayangkan di hadapan khalayak ramai. Berapa lama? Sebab itu dikatakan hisab di mahsyar paling pendek 50,000 tahun. Paling pendek, muslimin-muslimat di mata Allah sekalian. Sebab proses penayangan semula apa yang kita lakukan di dunia ini untuk dihisab, untuk dihitung secara adil. Sebab kalau tak ditayang semua, kita kata Allah tak adil. Allah tidak teliti contohnya kan. Tunjuk part-part tertentu akan ditayangkan setiap apa yang kita lakukan. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab tu dikata, Ustazah, bila saya dah nampak macam tu, saya takkan cerita dosa saya pada orang lain. Saya tak nak Ustazah jadi saksi dosa saya. Saya sajalah, saya kata, hey, encik buat apalah masa muda dulu. Saya takkan cerita dosa saya pada siapa-siapa. Rahsia saya dengan Allah. Cukuplah Allah tayang pada saya. Kalau saya cerita pada Ustazah jadi saksi dosa saya. Ustazah nak jadi saksi ke? Masya Allah, Allahu Akbar. Satu perkara ni, cerita ni saya dengar semalam daripada orangnya sendiri. Sebab dia tahu saya balik pada Mekah, dia cerita pengalaman dia dulu masa buat haji. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Tapi jangan takut untuk ke Mekah, ke Madinah. Ada orang Ustazah takutnya nak pergi, takut tak jumpa Mekah, tak jumpa Madinah, takutnya macam-macam cerita pelik-pelik. Tuan-puan sekalian, kita pergi dengan harta yang bersih, kita pergi dengan hati yang merendah diri, dengan bertaubat kepada Allah, insya-Allah semuanya baik-baik. Itu tempat umat Islam wajib ada cita-cita. Ada seorang isteri kata, Ustazah, tolong doakan apa? Dikirim doa untuk saya baca di depan Kaabah. Ustazah tolong doakan. Sebab dia orang yang mampu, orang ada duit apa semua, tak ada halangan untuk dia pergi. Penghalangnya adalah suami tak izinkan, dan suami tak nak pergi Mekah, tak nak pergi Madinah. Suami tak nak pergi. Ada banyak sebab lah. Ada setengah orang tak nak pergi, takut, bimbang, macam-macam. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, sebenarnya bila pergi ke Mekah, ke Madinah, kita rasa macam kita balik kampung halaman tau. Macam kita balik kampung halaman. Mekah Madinah ni macam kita jejak kampung. Yelah, kampung halaman tu sebab kampung nenek moyang kita kan. Para nabi. Tanah yang berkat, tanah yang suci, yang bersih. Saya nak cerita satu kisah ya. Ini kisah benar. Saya dah pernah cerita sebenarnya. Sebab saya nak sahabat-sahabat semua, jangan letak Mekah Madinah ni satu perkara yang terlalu susah untuk kita sampai. Sekarang ni border untuk orang India semua tak buka lagi. Orang India
negara India. Negara untuk negara Indonesia. Orang kata 3 buah negara yang selalu membanjiri. Yang selalu membanjiri Mekah dan Madinah. Indonesia, Pakistan, India. Antara negara yang umat Islam terbesar di dunia. Tapi border negara mereka belum dibuka. Saya tak tahu hari ni kot dah buka. Masa saya tu belum dibuka. Minggu lepas belum buka lagi. Kalau border negara mereka ni dia boleh buka, memang rakyat mereka sangat banyak. Saya pernah baca tulisan orang yang pergi buat, kan kita buat haji umur kita, kalau orang kita buat pergi haji umur 30 lebih, itu kita kata, awalnya pergi haji. Umur 40 lebih, awal lagi. Orang kita kalau dulu 50 lebih dah pencen mau pergi haji kan. Tapi seorang penulis ni dia kata, dia pelik tengok ramainya yang pergi haji. Kalau di kalangan orang India, negara India, orang muda umur 20 lebih dah pergi buat haji, umur 20 lebih dah pergi buat haji. Masya Allah. Sedangkan kita tahu negara tersebut antara negara miskin dunia, dan umat Islam juga adalah di kalangan orang-orang yang miskin, orang yang susah. Tapi bagaimana mereka boleh tunai haji waktu muda? Lalu dia tanya, kan, macam mana ya tengok ramai orang muda-muda, kamu muda-muda dah buat haji ya, kami kalau orang Malaysia kan, maksudnya nak pergi haji ni, ia bukan isu duit saja ya, bukan isu duit saja sekarang ni, kita bukan isu duit. Ada yang kata, ada yang kata, Ustazah kan kita ada kota, kita memang nak pergi awal tapi tunggu kota dan sebagainya. Lepas orang India ni jawab, dia kata, kami setelah dapat kerja, perkara pertama yang kami buat ialah simpan duit untuk menunaikan haji dan umrah. Perkara pertama dibuat. Selepas selesai simpanan tersebut, barulah mula nak beli selain daripada tu. Maksud kan nak beli rumah ke, nak beli kereta ke, nak beli apa-apa kehendak, bahkan keperluan. Rumah, kereta, keperluan kan. Cukupkan dulu simpanan untuk menunaikan haji. Muslimin-muslimat, kalau kita simpan dalam tabung haji, basic, saya tak ingat sekarang, saya tak pasti sekarang, 10,000 kan. Walaupun kita tengok, kita punya giliran nak pergi haji tu 2060. Kita kata, 40 tahun lagi. Tapi siapa yang dah cukup, dia akan masuk ke dalam shortlisted. Kan? Akan masuk dalam senarai pendek. Bahkan kalau kita nampak 40 tahun, tiba-tiba 2 tahun dah dipanggil, 3 tahun dah dipanggil. Sebab apa? Kita dah pergi kepada maksimum jumlah amount yang diperlukan kos untuk menunaikan haji. Mungkin sekarang makin naik ke, wallahu a'lam. Mentaliti, saya nak sebut mentaliti umat Islam, dan ia menjadi satu budaya. Maksudnya, saya pula bila baca memang terbalik dengan mentaliti orang muda kita, termasuk saya. Bila kerja, masuk bulan ke-3 ataupun ke-5, slip gaji dah boleh diterima bank, beli kereta dulu. Harga kereta berapa? 40,000, 50,000, 100,000, 80,000, macam-macam lah. Jumlah berganda banyak berbanding haji. Masuk ke bulan-bulan seterusnya, tahun pertama ke tahun kedua, beli rumah pula. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya masa tu menginsafi diri. Hebatnya mereka mengutamakan rukun Islam. Rukun Islam. Barulah sempurna kita jadi orang Islam. Walaupun tak confirm sempurna betul-betul, tetapi muslimin-muslimat, orang Islam patut ada sikap wajib. Maksudnya berusaha nak menyempurnakan rukun Islam. Rukun Islam kita apa? Anta syahada an la ilaha illallah, syahadah. Wa tuqimus salah, mendirikan salat. Wa tu'ti zakah, menunaikan zakat. Lepas tu wa tasumu Ramadan, berpuasa bulan Ramadan. Yang kelima. Dan wa tahajjul bait, dan melakukan haji di Baitul Haram, subhanallah, yang di rumah yang mulia. Tapi tu yang saya nak tanya sahabat-sahabat, nak tanya diri sendiri juga. Kalau kita matilah, kalau kita mati, bila Allah bertanya tentang rukun yang kelima, kewajipan sebagai umat Islam, kenapa kamu tidak menunaikan haji? Mungkin kita boleh jawablah, tak mampu, memang tak mampu. Saya kadang-kadang fikir, adakah saya mampu nak menjawab jawapan begitu sedangkan Allah Maha tahu?
kita sebenarnya tak mampu ataupun tidak betul-betul mahu. Masya Allah. Tuan-puan dan mata Allah sekalian, contohlah ya, bila kita akan dihisap dengan teliti. Ada orang, Ustazah, saya tak mampu nak pergi umrah, tapi saya tengok gelang dia tebal. Tapi takkanlah saya nak jawab, gelang tu saya rasa mau 45,000 tu. Soalannya macam tu. Sebab ada orang tanya saya, Ustazah, nak pergi Mekah tapi gadai. Saya kata sah, tak ada masalah buat umrah, Masya Allah. Ustazah, saya nak pergi haji tapi lambat lagi dan saya tak tahu umur saya panjang ke tak. Kalau boleh sepanjang hidup saya nak juga sekali tengok Mekah. Nak pergi ziarah di Raudah, kan, di makam Nabi SAW. Kita buatlah umrah dulu, tak ada masalah. Dan insya-Allah bila tiba giliran, bila sampai masa pergi buat haji. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Contohlah, kan, malaikat datanglah jumpa ni, Pak Mail. Oh, Pak Mail, kenapa Pak Mail tak pergi haji? Tak mampu. Pak Mail jawab tak mampu. Tak selesai tu apa sekian. Jawapan tak mampu, sebab yang akan menjawab bukan mulut kita, akan dihisap. Pak Mail merokok. Malaikat kan catat semua. 30 tahun Pak Mail merokok. Sehari RM10, sebulan 300 Pak Mail. 300 itu sebulan. 3 kali 12, kalau 3 kali 10, 3,000. Kan? Jadi kalau sebulan 3,600 Pak Mail. Kalau 5 tahun, sebenarnya 3 tahun Pak Mail dah cukup dah belanja untuk pergi buat haji. Tapi sebab Pak Mail merokok, tak cukup belanja Pak Mail nak pergi haji. Sebab itu jawapan kita tak mampu ni, memang itulah yang kita bimbang. Takut Allah terima tak jawapan kita tak mampu. Sebab apa? Ayat rukun Islam yang kelima tu, menunaikan haji apabila mampu. Mampu dari sudut sihat, harta, situasi, tak ada anak, ada orang boleh jaga, kan. Subhanallah. Tapi kita selalu terikat dengan harta. Kita cakap belum mampu. Soalannya orang pergi haji tu orang kaya. Tapi ramai mana siapa yang pergi buat haji, pergi buat umrah, kita jumpa ramai orang miskin di sana. Maksudnya bukan penduduk tempatan, tapi orang-orang yang susah. Kita boleh tengok pakaian dia, kita boleh tengok cara dia, macam mana berjimat dia, macam mana dia duduk hotel jauh berkilometer jalan kaki. Jauh. Kita tahu lagi jauh hotel daripada Mekah, daripada Masjid Nabawi, daripada Masjidil Haram, lagi jauh hotel, lagi murah kita tahu. Semua orang Malaysia kalau nak pergi Mekah, nak pergi Madinah, nak pergi Masjid Nabawi, nak duduk hotel depan masjid. Nak duduk hotel kalau boleh depan pintu Masjid Nabawi, depan betul-betul nak masuk Masjidil Haram. Betul tak? Orang Malaysia kita memang nak gitu. Tapi ada sesetengah mereka tak tengok dah duduk mana. Sebab itu bila kita pergi Mekah, Madinah, kita nampak ada yang jalan kaki jauh, tak naik kereta, kita tahu mereka bukan orang senang, mereka orang susah, dengan kurus kering, dengan kulit yang kasar, dengan kaki yang pecah. Subhanallah, kerana mereka apabila dapat kerja, umur 18, umur 17 dah kerja, mereka kumpul duit, kumpul belanja untuk tunaikan haji ataupun diorang nak pergi ke Mekah buat umrah. Sebab itulah hati mereka ada kerinduan yang begitu dalam. Sahabat-sahabat di mata Allah sekalian, agak-agak kita orang perempuan kalau mati besok, dalam kubur ditanya, kenapa makcik tak pergi haji? Tak mampu jawab. Makcik ada handbag berapa? Makcik asyik berjalan Langkawi, berjalan sana, berjalan sinun. Makcik beli kasut, beli baju tak ganti-ganti, beli tudung tak ganti-ganti. Saya takut apa muslimin-muslimat. Sebenarnya belanja kita tak cukup untuk menunaikan kewajipan, bukan sebab tak mampu. Tetapi kerana rezeki yang Allah berikan pada kita, kita telah belanjakan untuk sesuatu yang bukan keutamaan. Bukan keutamaan. Dah habis duit dah. Duit habis situ, dah habis sini. Rumah dah elok, renovate lagi. Dapur dah cukup, tambah lagi. Bila nak cari bab dunia, kita cukupkan juga. Cari korek sana, korek sini, pinjam sana, pinjam sini. Tapi bila melibatkan ibadah yang paling utama, rukun. Kalau solat tak cukup rukun, tak sah. Islam pun tertegak di atas rukun. Rukun Islam ada 5 yang kita bacakan tadi. Salah satunya menunaikan haji. Ada orang kata, Ustazah, saya dah cukup dah 10K, saya dah simpan dah semua. Tapi giliran sebab COVID dan sebagainya. Kalau mati, insya-Allah terlepas. Faham ya? Kalau mati, insya-Allah terlepas. Maksudnya, Allah dah nampak usaha kita. Kita dah cukup dah ni. Kita dah cakap dekat suami hari ni,
bang, saya nak cut semua. Saya nak berhenti dulu beli apa-apa. Kita pun jangan jalan pergi mana-mana lagi. Melancur sana, melancur sini. Kumpulkan dulu duit belanja yang cukup. Simpan dalam masukkan dalam tabung haji. Kita dapat nombor giliran. Kan? Minimum berapa yang nak masuk kepada senarai pendek. Bahkan bagi orang yang mampu pergi dengan swasta yang bayar RM30,000, RM40,000, RM50,000, maka dia perlu mengambil pakej tersebut. Sebab pakej tu memang ada di bawah tabung haji. Memang disediakan. Masya Allah, muslimin muslimat. Dah kumpul, dah ni, pasang niat memang nak pergi haji, belanja dah cukup. Cuma halangan sekarang, nama belum dipanggil. Kalau kita mati, insya Allah boleh jawab depan Allah besok. Mudah-mudahan dapat jawab. Ataupun memang terlepas. Maksudnya Allah dah tengok usaha kita. Dan yang tak menjadikan kita pergi bukan kerana kita dah. Tapi kerana peraturan. Dan tak berdosa pun tabung haji. Bukan kata, tabung haji lah yang tanggung kan. Mereka lah berdosa kan sebab kita dah buat. Tak ada siapa yang berdosa di sini. Tapi yang berdosanya, mereka yang tidak berusaha bersungguh-sungguh untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan haji. Umrah adalah sunat. Tapi ustazah boleh ke buat sunat dulu sebelum haji? Boleh je. Sebab apa? Bimbang sekiranya tak sampai, tak sempat. Lalu kita pun nak juga menunaikan keinginan kita sampai Mekah, kita buat umrah dulu. Sahabat-sahabat, saya ada hutang PTPTN lagi. Saya rasa sebersalah kalau pergi haji tapi hutang masih ada. Begini muslimin muslimat. Hutang yang perlu diselesaikan. Hutang yang perlu diselesaikan sebelum pergi haji, hutang dengan manusia. Tapi sekiranya manusia tu kata, kita pergi jumpa, Tuan Haji, saya tahu ada hutang lagi RM20,000. Sebagaimana yang kita setuju kan, saya bayar RM5,000 sebulan ataupun RM1,000 sebulan ataupun RM500 sebulan. Tapi saya dah dipanggil haji ni Tuan Haji. Haji, nama saya dah naik ni. Saya nak minta halal ya. Bukan nak halal hutang tu. Tak apa ya, saya pergi haji. Tuan Haji halal tak? Tuan Haji redha tak? Sebab saya tak tunaikan lagi hutang Tuan Haji. Tapi ni, kalau orang itu kata, tak apa, pergilah. Dah nama naik. Pergi. Bukan dia kata, oh nak pergi haji ada duit pula, hutang saya tak ada duit. Kalau dia tak redha, kita kena usahalah bayar. Tapi insya-Allah orang akan faham. Tapi hutang dengan bank, hutang dengan institusi kewangan, ia bukanlah termasuk hutang yang perlu kita settle dulu sebelum pergi haji ataupun umrah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kalau nak tunggu habis, saya hutang rumah saya pun 20 tahun lagi. Masya Allah, faham ya? Sebab itu hutang yang ada perjanjian, tempoh bayar dan sebagainya. Kalau kita letak habis dulu hutang PTPN, habis dulu hutang bank rumah, habis dulu hutang bank kereta, habis dulu hutang bank ini, muslimin muslimat, sepatutnya kita tunaikan haji ini pada waktu yang kita sehat, masih muda, masih bersemangat. Saya sebenarnya, subhanallah, tahun lepas lah kan dengan suami, tetapi COVID, jadi mudah-mudahan tahun depan, tahun ni pun tak ada haji, mudah-mudahan tahun depan lah dapatlah pergi haji tu. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Saya tengok ada kan komen-komen dan sebagainya. Faham ya, faham. Masya Allah. Tapi kalau dengan orang, kita minta ni, ada orang tanya, Ustazah, saya pergi dengan hutang, saya buat pinjaman bank. Saya nak pergi haji tapi tak cukup belanja, saya buat pinjaman bank, personal loan. Sah tak? Sah. Itu tengoklah jawapan ni. Kecuali kita hutang dengan orang tak redha. Sebab itu kena clear. Yang orang marah ni, tiba-tiba pergi umrah, dah lah ambil pakej mahal. Pakej VIP ambil. Pergi hutang tak bayar. Subhanallah. Hutang RM5,000, pakej VIP RM15,000, RM12,000. Boleh pula pergi. Tuan puan sekalian, kalau kita pergi dalam keadaan orang yang kita hutang tu tak redha dengan kita, susah. Nak dapat umrah mabrurah, nak dapat haji mabrurah. Maksudnya umrah dan haji yang diterima oleh Allah sangat susah. Sebab kewajipan membayar hutang tu, pergi selesai. Cik, minta maaf lah, saya nak pergi tunai umrah ni, tapi hutang saya belum habis bayar. InsyaAllah balik umrah nanti saya selesaikan segera. Gini. Redha tak ni? Jangan paksa, biar dia ikhlas hati. Saya redha kalau kamu bayar separuh. RM5,000 kan, bayar dulu RM1,500, saya redha. Janganlah pula bila orang tu minta, kita pula marah. Awak ni, saya bukan nak pergi ibadah ni, nak pergi ziarah Nabi ni. Macam tu lah pula. Itu hak orang yang beri hutang pada kita. Tapi kalau dah ada perjanjian, memang bayar ansuran, tak apalah. Tapi cakaplah sikit. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Sekarang budayanya kan, orang yang beri hutang tu kena menagih. Macam dia pula
Berdosa tuan puan sekalian menangguhkan. Siapa yang menangguhkan hutang dalam keadaan dia mampu bayar, ini hadis Nabi ya. Barang siapa yang berhutang dan dia mampu membayar hutangnya mengikut perjanjian sekian-sekian, namun dia menangguhkan dengan sengaja, bukan sebab dia tak mampu cerita lain, tak mampu pergi jumpa orang yang beri hutang, minta tangguh bayar, maka itu tidak tercela dan itu tidak berdosa. Tapi ramai yang mampu, dia siap pergi melancong sana sini, kan janji bayar tapi tak bayar, dia umpama mencuri ataupun mengambil harta saudaranya. Faham ya? Mengambil ataupun mencuri harta saudaranya. Hidup tidak tenang, tuan-puan sekalian, hidup tak tenang ni, dia bukan sekadar rasa gelisah, hidup tak tenang. Bukan sekadar itu ya, muslimin-muslimat. Dia beri efek yang dalam. Tidur tak lena, gangguan perasaan, macam-macam, tekanan jiwa, tekanan mental. Minta maaf banyak-banyak. Sekarang ni naik balik isu anxiety kan, isu anxiety. Saya baca fakta anxiety. Saya bukan tak baca. Saya baca ni kajian-kajian apa yang diterangkan doktor. Saya sendiri pernah jumpa doktor kan tentang bab isu anxiety dan sebagainya. Anxiety ke depression ke apa. Saya pun ada juga masalah tekanan jiwa. Semua orang ada masalah kan. Masya Allah. Satu sudut, ia benar. Ia dari sudut sains, dari sudut psikologi, begini-begini. Tapi ada kaitan dengan rohani. Ada kaitan. Dan kita dapati ramai orang sembuh daripada sakit yang kita tak nampak ini, tapi sakit sampai sesak nafas dan sebagainya, apabila mereka melalui proses penyucian dan rawatan rohani. Masya Allah. Orang yang melakukan maksiat, orang fasik, orang yang selalu bergelumang dengan maksiat. Minta maaf, saya bukan kata orang yang ada penyakit ni orang buat maksiat. Jangan kona ke situ terus ya, tolong. Tetapi bagaimana hati kita nak tenang, sedangkan tenang itu ada daripada Allah. Bahagia boleh kita create, makan seronok, pergi berjalan bahagia seronok, shopping seronok, itu kita boleh create. Tapi tenang adalah milik Allah. Sebab itu Allah berfirman, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya sahaja dengan kamu mengingati Allah, kamu taat kepada Allah, kamu berzikir kepada Allah, jiwa kamu akan tenang. Jadi orang yang masih lagi fasik, berterusan melakukan maksiat, tidak taat kepada perintah Allah ataupun lawan Allah, sebab Allah suruh dia tak buat, lawan Allah lah. Bagaimana dia nak dapat deep tenang tu? Walaupun nampak dia senyum, tenang, apa semua, tetapi dalaman tu jiwa sakit, rohani sakit. Masya Allah. Dia akan beri kesan sikit demi sikit, demi sikit demi sikit. Sebab rohani ini tidak redha dengan sesuatu yang menentang Allah. Itu. Tapi suara rohani sangat dalam, sangat halus. Dia kalah dengan hawa nafsu kita. Dia kalah dengan bisikan manusia, bisikan syaitan. Masya Allah, Allahu Akbar. Itu yang kita takut, itu yang kita bimbang. Sebab itu kita dapati orang yang kita boleh tengok, ada orang yang ujian dia berat sangat. Tapi dia orang yang jaga solat, jaga ibadah, jaga aurat. Kalau kita kata, ya kalau aku jadi aku gila dah. Tetapi kekuatan dalaman yang datang daripada ketaatan dia kepada Allah. Sebab apa? Dalaman itu tidak resah gelisah. Walaupun mungkin zahirnya nampak resah gelisah apa semua, tapi dia kuat dalaman. Kalau kita tengok pada sebatang pokok, yang menguatkan pokok adalah akar. Datanglah macam mana ribut ke apa, kalau akar tu kuat tak tumbang. Masya Allah, Allahu Akbar. Ada pula pokok besar, tapi baru dialihkan saja. Akar dia tak mencengkam kuat. Datang je angin terbalik walaupun dia besar. Kan dia daripada nursery, lepas tu dipindahkan ke rumah, baru tanam 2-3 hari, lepas tu datang dia boleh terbalik. Tapi ada pokok lebih kecil tapi dah ditanam lama, akar tu muslimin-muslimat di mata Allah sekalian. Masya Allah. Okey, sekarang masa kita dah lebih. Masa dah lebih. Saya nak tutup tajuk kita hari ini, hapuskan duka di kota Mekah, sahabat-sahabat di mata Allah sekalian. Masya Allah, kelebihan dan keistimewaan kota Mekah. Kita nak berikan semangat pada tuan-puan sekalian. Saya dah mendoakan sahabat-sahabat semua Allah kurniakan rezeki untuk menunaikan umrah. InsyaAllah bulan 12 ni, saya selit sekali ya, bulan 12 ini saya akan bawa jemaah umrah. Saya akan bawa insyaAllah ya, tidak ada halangan sihat. Allah berikan keberkatan waktu.
InsyaAllah 2 bulan sekali saya akan bawa jemaah umrah. Saya mungkin tak full, tapi saya akan berada di Madinah, kemudian di Mekah menunaikan umrah bersama. Saya mungkin tak full 2 minggu, mungkin 5 hari atau 6 hari macam tu. Tapi dalam tempoh bersama itu saya akan berkongsi tadabbur Asmaul Husna. Jadi boleh je pergi dekat tim ya. Cuma saya nak berkongsi, Kota Mekah mempunyai banyak nama, sebenarnya banyak nama. Ini menandakan lebihnya Kota Mekah, terutamanya apabila gelaran yang melambangkan kebaikan dan kehebatan diberikan kepadanya. Tajuk kita yang diberikan oleh okey sahabat-sahabat, kehadiran ni lebih kurang dalam 3,000 ya daripada tadi. Saya sebenarnya nak mengajak anda kalian pergi ke Facebook penganjur kita, iaitu Masjid As-Salam Bukit Sentosa. Masjid As-Salam Bukit Sentosa. Marilah sama-sama. Masya Allah, hari yang mulia ni, hari Rabu ni, setiap hari pun mulia, bergantung pada kita yang memuliakan hari. Jadi saya nak mengajak sahabat-sahabat untuk melakukan infak, menyumbang ke akaun penganjur kita, iaitu Masjid As-Salam Bukit Sentosa. Ia sebuah masjid yang diimarahkan dengan majlis ilmu, banyak memberi bantuan kepada asnaf fakir miskin, dan sudah pasti tu apa sekian, kalau saya tak syarah pun pasal masjid, kita tahu masjid itu rumah Allah. Dan alirkanlah duit kita, RM1 ke RM5 ke RM10 ke kepada rumah Allah. Ada orang kata, Ustazah, saya memang dah selalu bagi, tapi masjid kat kampung saya. Tu apa sekian? Nabi SAW bersabda, sadaqatun burhanu, sedekah adalah saksi. Kalau ada je tawaran seumpama ini kan, untuk kita menyampaikan sumbangan, jangan lepaskan. Biar sebanyak mungkin masjid jadi saksi kita besok. Masya Allah, bukan 1-2 masjid, tetapi bila tahu je ada masjid ni kan, ada masjid ni memerlukan sumbangan, membuka peluang. Sebenarnya bila kita bagi, bukan masjid yang dapat, kita yang dapat. Kita bagi kepada rumah Allah, sahabat-sahabat sekalian. Okey, saya baca ya. Sumbangan boleh diberikan melalui public bank. Islamik lah ni, public Islamic bank. Saya baca nombor akaun, tuan-puan boleh tulis ya. Public bank 3982 3982 397216. Sekali lagi, public bank 3982 397216. Cuba tulis. Masjid berdekatan rumah saya. Masya Allah. Okey, sekali lagi, Ustazah pin nombor akaun, ramai yang nak tu. Sekali lagi, admin tolong 3982 397216. Oi, pandai nombor akaun ni, comel. Tengok saya ulang lagi sekali. 3982 397216. Public bank, Masjid As-Salam Bukit Sentosa. Ada orang tak confident, takut salah lah, takut salah kan. Tapi biasa ada tulis kan, jadi kita confident lah nama akaun tu. Tuan-puan boleh pergi ke Facebook As-Salam Bukit Sentosa. Ejaan Facebook adalah ASSALAM. As-Salam. Bukit dibuat short. Bukit tu tak eja penuh. BKT. As-Salam BKT Sentosa. Bukit dia tak eja penuh. BKT. Orang muda ni. As-Salam BKT Sentosa. Pergi dekat Facebook masjid ni, tengok aktiviti apa yang dibuat, kita akan rasa seronok. Muslimin-muslimat, air tangan kita ni kena letak banyak. Kita kan kalau sebut air tangan ibu, kita bayangkan masakan kan. Air tangan kita sedekah. Kita tuang dekat masjid ni sikit, masjid ni. InsyaAllah esok semua masjid-masjid ini menjadi saksi adanya air tangan kita dalam proses pembinaan, dalam proses baiki tandas, dalam proses buat majlis ilmu di situ, penyampaian bantuan-bantuan asnaf fakir miskin dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Sana sikit, sini sikit, apa semua. Mudah-mudahan itulah yang akan membantu kita. Nabi SAW bersabda, sadaqatun junnah, sedekah adalah perisai daripada api neraka. Bila kita tengok ada tawaran macam ni, bukan kita kata tak ada kerja lain, syak-syak minta derma. Bagi orang mukmin, bila nampak ada tawaran, dia melihat ia adalah satu peluang yang istimewa. Wow, alhamdulillah hari ni ada masjid baru yang kita tak pernah kenal, tak pernah sampai. Masjid As-Salam Bukit Sentosa yang terletak di Rawang, Selangor. Masya Allah. Saya nak baca sepitas lalu ya, tentang kelebihan Kota Mekah. Tajuk kita ialah hapuskan duka di Kota Mekah. Masya Allah.
Saya kali pertama saya tengok Kaabah pada tahun 2000, hujung tahun 2018. Terus macam nak berair. Saya baru 2 kali pergi. Mungkin ada yang kata Ustazah 2 kali tu banyak, saya tak pernah pergi lagi. Saya pergi kali pertama hujung 2018. Umur 36 kan, sekarang 38. Ke umur 37 masa tu. Masya Allah. Bila kali pertama tengok Kaabah depan mata tu, memang air mata ni, mulut tak nak cakap lah, menangis je. Menangis je. Sebab di situ terbayang macam-macam terbayang. Terbayang Rasulullah, terbayang Khadijah, terbayang Fatimah yang bersihkan Nabi ketika Nabi sedang sujud solat. Ada musyrik letakkan kotoran perut yang dipenuhi najis unta di belakang Nabi. Tak apa sekian, perut unta ni besar. Kalau tengok perut lembu besar, perut unta lagi besar. Sampai Nabi tak boleh nak bangun sebab terlalu berat. Datanglah anak Nabi, tarik, bersihkan. Menangis tengok ayahnya. Tuan-puan sekalian, diletakkan najis. Tahi pun, tuan-puan sekalian, najis. Ya Allah, bila sampai ke kota Mekah, kita dah rasa, ya Allah, saya sedih. Ini kota, tempat tinggal, tempat kelahiran Nabi yang kita rindu. Di sinilah ibunda kita, inilah kota cinta, penyatuan antara Nabi dan isteri. Masya Allah, macam-macam lah. Kita bila nampak Kaabah, masa tu kan saya terkeluar, saya kata, ya Allah, akhirnya aku bertemu dengan kiblatku. Macam tu lah ayatnya. Ya Allah, akhirnya aku bertemu dengan kiblatku. Macam tu lah kan, tengok Kaabah. Sama ni kita solat kan, hadap kiblat. Tapi bila sampai depan Kaabah, kita solat betul-betul depan Kaabah. Ya Allah, perasaan tu. Kan, sudah tentu perasaan ini dipengaruhi dengan tak tahulah jutaan, trilion, zilion para malaikat yang tidak pernah berhenti. Sambung menyambung, melakukan pujian kan, berzikir, solat dan sebagainya. Tempat yang mana tak perlu kata-kata. Tak tergambar dengan kata-kata. Ketenangan, kegembiraan, keseronokan, kebahagiaan. Bila sampai di Masjid Nabawi, ada feel dia. Kan? Di Masjidil Haram, ada feel dia. Masya Allah. Tolong jangan terkaburi dengan sekeliling. Bangunan-bangunan yang mencakar langit tinggi semua. Semua itu tak ada nilai pun. Tetapi Kaabah, kan? Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Baiklah, kita tengok sikit ni. Kota Mekah mempunyai sejarah yang cukup istimewa. Antaranya ia merupakan sejarah rumah Allah yang pertama didirikan untuk manusia. Rumah Allah pertama yang didirikan untuk manusia. Kena ingat. Kalau kata masjid, masjid mana yang pertama? Rumah ibadah mana yang pertama di bumi? Kaabah. Sejarah kehidupan Hajar dan Ismail sebagai manusia membuat pembaharuan semula. Nampak tak? Hajar dan Ismail pembaharuan semula. Sebab itu dikatakan Kaabah ia telah bermula daripada Nabi Adam AS. Sesungguhnya catatan kehebatan Mekah berlangsung daripada generasi terdahulu hingga kini. Karamah, kita panggil Makkah Al-Mukarramah. Penulis maksudkan dengan kemuliaan yang Allah wujudkan pada kota Mekah, sama ada dalam Al-Quran dan hadis. Hal ini jelas dengan rakaman firman Allah berkenaan dengan Ashabul Fil yang kita baca tadi. Iza alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Subhanallah. Terlalu banyak tawaran pahalanya dan digandakan berbanding tempat lain. Ini terbukti dengan banyak nas seperti solat di Masjidil Haram diberi ganjaran 100,000 berbanding masjid lain. Begitu juga dengan pahala tawaf, pahala umrah dan hatta pahala melihat Kaabah. Hatta pahala lihat Kaabah sendiri diberi pahala. Belum buat ibadah, tengok je Kaabah, duduk diam tengok, dapat pahala. Pahala daripada melihat Kaabah. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimat. Saya menyarankan orang yang kali pertama sampai buat umrah tu, untuk kali pertama, telefon tu jangan pegang lagi. Jangan pegang lagi. Untuk kali pertama, jangan pegang phone lagi. Simpan ataupun tinggal tak boleh. Sekarang nak masuk semua kena guna phone, kena tunjuk macam My Sejahtera tu. Jangan, hayati. Kalau untuk kali pertama kita buat umrah, kita buat tawaf, kita tengok Kaabah, kita terus duduk sibuk nak ambil gambar, nak pasang video. Saya buat juga, tapi setelah umrah ketiga, keempat, setelah selesai ibadat umrah. Sebab apa muslimin muslimat? Sayang saat kalau kita tak menghayati momen tu antara kita dengan Allah. Bila sampai tengok Kaabah, Allah, kan kita pun sebut la ilaha illallah, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ucap. Lepas tu masa tawaf tu kan, menangis sepanjang 7 kali tawaf, menangis sebut dosa-dosa yang banyak. Ya Allah, aku banyak dosa. Ya Allah, Kau tahu aku banyak dosa. Aku banyak dosa dengan ibuku, aku banyak dosa dengan ayahku, aku dah banyak dosa dengan suamiku, aku banyak dosa dengan anak-anakku, aku banyak dosa dengan kawan-kawan, aku banyak dosa denganmu ya Allah. Dosa yang sembunyi, dosa yang zahir, dosa yang aku tahu tidak tahu, dosa yang aku ingat dan aku lupa, dosa kecil, dosa besar, dosa lama-lama, dosa yang baru. Nangis, Masya Allah, terbayang dosa ya Allah. Pahala tawaf sangat besar. Dia kan macam ni tau, kita rasa berdosa dengan suami kan, lepas tu kita tawah suami, bang minta maaf, tolong. Tapi yelah, itu saya nak bagi maksudnya betapa kita ni masa tu memohon ampun dengan Allah, dengan kita ni sanggup berjalan keliling mohon ampun, bukan hanya dengan kata-kata tapi dengan perbuatan menyesal. Lepas tu kejap tengok Kaabah, menangis, lepas tu jalan tengok lantai, lepas tu kita ada doa kan, ada zikir, kita istighfar banyak-banyak, kita selawat, baca Quran, ayat-ayat yang mudah sambil mengalir air mata, nikmati momen itu tanpa gangguan gadget, tanpa gangguan manusia. Kita hayati, Masya Allah, kita hayati. Jangan borak sebab kita nampak ada orang borak, ada orang buat live sepanjang tawaf, yang ada orang yang buat tu, kita bersangka baik. Mungkin dia bukan masa buat tawaf, tapi dia pusing saja. Dia dah selesai tawaf, dia dah selesai umrah, dia pun datang balik, lepas tu dia pusing saja. Dia pusing untuk share secara live suasana Kaabah. Macam tu cara saya pun bersangka baik. Tapi kalau masa tengah buat umrah tu, Masya Allah, fokus pada doa. Kalau saya lah, masa buat tawaf tu, tawaf pertama, saya fokus contohnya tentang ibu contoh kan. Ya Allah, buat ibuku Fikriyah binti Awang. Ya Allah, contoh yang pertama kan, yang pertama fokus ibu dan ayah contoh kan. Sebutlah, ya Allah, kasihanilah ibuku, berilah rahmatmu kepadanya, ampunilah dosa ibuku, berilah sehat ya Allah, ibuku sangat baik ya Allah, ibuku juga manusia biasa ya Allah, tidak terlepas daripada silap, salah, dosa ya Allah, ampunilah ibuku, aku sayang ibuku ya Allah. Gini-gini kan kita doa. Ada doa yang kita baca, ada juga doa yang kita boleh je doa sendiri. Seronok tau pastikan. Yang kedua, kita fokus doa contoh untuk anak-anak, fokus doa untuk kawan-kawan, fokus pusing lagi. Dan kita boleh buat tawaf sunat. Selesai umrah kan, boleh je, ada cara jalan nak pergi balik kat situ, buat tawaf sunat lepas solat dan sebagainya. Masya Allah, memang kita akan rasa seronok muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Tak tergambar nikmat, tak tergambar. Masya Allah. Sebab itu tawaran pahala solat di Masjidil Haram, di Mekah, di Masjidil Haram ya, di Tanah Haram, di Masjidil Haram, masjid tu digandakan 100,000 kali ganda. Bukan 100 kali ganda, bukan 1000 kali ganda, bukan 10,000, tetapi 100,000 kali ganda. Dan ia bukan kiraan kalkulator kita ni, 10 kali 100,000 keluar juta. Tak, kita tak tahu berapa banyak satu-satu pahala tu. Pahala solat tu tak tahu berapa banyak. Mungkin penuh dunia dan isi, kita tak tahu. Tapi bayangkan digandakan 100,000 kali ganda. Itu hadis Nabi SAW. Semayang di Masjid Nabawi 10,000 ke 1,000 kali ganda. Antara dua tu. Jadi di Masjidil Haram memang jauh lagi berganda-ganda. Begitu juga nilai yang kita tak dapat pahala, melainkan di situ saja. Khusus ibadah yang tidak ada di tempat lain. Ibadah umrah tu sendiri. Sa'i, ibadah tawaf. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey. Keistimewaan Mekah, ada telaga Zamzam, air daripada syurga, subhanallah. Mekah sebagai tanah haram. Haram ni maksudnya tanah suci. Dalam sebuah riwayat Muslim menyebut Rasulullah SAW bersabda daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda pada hari pembukaan kota Mekah, sesungguhnya negeri Mekah ini dijadikan Allah sebagai tanah haram, tanah suci, tanah mulia ketika dia menciptakan langit dan bumi. Mekah ialah tanah haram dengan pengharaman daripada Allah sehingga hari kiamat. Tidak dibenarkan berperang di kota Mekah kepada siapa pun sebelumku, dan tidak dibenarkan kepadaku kecuali beberapa masa saja pada hari pembukaan kota Mekah tahun ke-8 Hijrah. Mekah ialah tanah haram. Okey, tidak dimasuki Dajjal. Ya, ini hadis Nabi.
tidak melakukan ibadah sunat, walaupun ia tidak mendapat keamanan, tidak dimasuki. Subhanallah, Kaabah adalah Baitullah Haram dan kiblat umat Islam. Dia ada kelebihannya yang banyak lagi. Muslimin-muslimat, dah tak sempat, masa kita dah habis. Rasulullah SAW menyayangi Mekah sebagaimana hadis riwayat Tirmizi, engkau yakni Mekah adalah negeri yang terbaik dan yang paling aku cintai. Nabi kata, kalaulah bukan kerana kaummu menghalauku, nescaya aku tidak akan berpindah ke negeri lain. Masya Allah. Rasulullah mencintai Madinah. Wahai Tuhan kami, lahirkanlah rasa cinta kami kepada Madinah seperti mana kami mencintai Mekah. Hadis riwayat Bukhari. Kan Nabi dipintakan Allah untuk berpindah ke Madinah. Nabi berdoa, ya Allah, lahirkanlah rasa cinta kami kepada Madinah ni, bumi baru ni, negara baru ni, sebagaimana kami mencintai Mekah. Nak kata ayat tu, hadis sahih ni, Nabi sangat sayang Mekah. Tapi demi dakwah, Nabi perlu berhijrah ke Madinah untuk mengembangkan dakwah Islam. Kan? Nabi memerlukan maksud jaminan keselamatan. Di kota Madinah itu datanglah ramai orang daripada jauh untuk mendapat dakwah Nabi. Datang 2-3 orang daripada Lebanon contohnya, 2-3 orang daripada Palestin, 2-3 orang daripada Rom, daripada Parsi. Dapat daripada Rasulullah sekian-sekian, bawa balik kepada negara. Lepas tu sampaikanlah pula agama ke negara masing-masing. Bila di Mekah tak boleh buat begitu. Disekat oleh kafir Quraisy, tak boleh, tak ada keamanan. Kena pindah. Tapi Rasul sangat sayang, sangat mencintai Mekah. Sampai Rasul bila dia pindah ke Madinah, Rasul berdoa, wahai Tuhan kami, lahirkan rasa cinta kami kepada Madinah seperti mana kami mencintai Mekah. Subhanallah. Siapa yang cintakan Rasulullah, dia akan mencintai apa yang Rasul cintai. Rasul cintai Mekah, kita pun cintai Mekah. Rindu Mekah. Rasul cintai Madinah, kita cinta Madinah. Masya Allah. InsyaAllah, jika tidak mampu mencintai orang yang kita cintai, cintailah apa yang orang kita cintai. Subhanallah. Dengan itu kita akan menambah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tajuk kita iaitu hapuskanlah duka di kota Mekah. Muslimin muslimat, insya-Allah saya mendoakan sahabat-sahabat semua Allah kurniakan rezeki yang melimpah ruah. Jangan tunggu rezeki melimpah ruah. Rezeki sikit simpan. Hari ini mulakanlah dengan tabung. Mulakanlah dengan sampul ke apa, masukkan. Berapa nak masuk hari ni? RM5 masuk. Tulis di situ tabung haji dan umrah. Tulis. Esok masuk. Tuan-puan buat. Tak buat tak rasa. Tuan-puan akan rasa tidak ada tabung yang paling membahagiakan selain daripada tabung umrah dan haji ni. Dan apa yang akan berlaku sangat miracle. Sebab tabung ini bukan tabung untuk beli periuk ke, bukan untuk beli apa yang kita nak golang ke apa ke, tapi ini tabung untuk bertemu dengan Rasulullah, untuk ziarah Rasulullah, tabung untuk Mekah ke Madinah. Dan Masya Allah, Allah akan buka pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Sebab Allah tengok usaha dan niat kita. Sampai Insya Allah, sampai masa tengok-tengok, kita ingat setahun baru penuh, 2 tahun baru penuh, baru cukup belanja ni 6,000, 7,000 ni nak pergi Mekah, Madinah ni, nak buat umrah haji sekian-sekian. Dan Insya Allah, percayalah, yakinlah, Allah akan beri dan membantu kita. Tiba-tiba bisnes kan makin berkembang apa, tiba-tiba sebulan dah penuh. Daripada langsung tak ada, sebulan dah penuh. Masya Allah, nekat. Cut dulu. Tak beli lagi itu, tak beli ni, cut dulu semua, nak penuhkan tabung ni. Baru hati kita akan tenang. Maksudnya dah ready dah ni. Dah nak pergi dah ni. Tunggu masa sahaja. InsyaAllah hati kita akan tenang. Alhamdulillah, muslimin muslimat. Pak cepet jeda. Doakan saya dijemput tahun ini untuk menjalankan haji. InsyaAllah, amin. Alhamdulillah. Terima kasih pada semua. Terima kasih pada pihak penganjur. Saya mohon maaf salah dan silap daripada awal tadi. Permulaan yang kurang baik. Lewat. Lepas tu ada sesi luahan perasaan sikit macam tu kan. Tak adalah, biasa saja ya. Saya pun manusia biasa. Saya ni nak jumpa Ustazah Jumaat ni, datang. Tuan-puan sian, doakan esok pembukaan galeri outlet Terengganu. Orang Ganu kita, orang Pahang ke, orang Kelantan ke, jemputlah mari. Esok start opening. Saya ni lepas habis kuliah ni ada satu lagi ceramah yang tertutup. Tak siap lagi barang. Tuan-puan fahamlah kalau nak balik kampung, nak siapkan barang-barang anak, nak tinggal rumah, nak kemah apa semua. Bukan mudah. Ia satu urusan yang, satu proses yang memang meletihkan. Tapi kena lalui lah. Kan?
Saya akan bertolak mungkin anak balik sekolah, tunggu pukul 4, depan asar bertolak. Mungkin sampailah pukul 1, pukul 2 pagi. Kan? Sebab bertolak dengan anak kecil ni memang mencabar sikit lah. Mungkin sampai 1, 2 pagi. Jadi esok jumpa di Galeri Terengganu. Pukul 9 pagi buka. Esok dah start buka. Berdebar ni tu pun sekian banyak lagi benda yang tak settle. Walaupun saya tak berada di Terengganu, tapi banyak kerja teknikal yang sedang diselesaikan daripada sini. Lepas tu, hari Jumaat, kita mula buka pukul 3. Yang nak datang Jumaat, jangan datang pagi. Pagi kita tutup. Kita menghormati waktu Jumaat. Sebab memang orang Terengganu Jumaat biasanya tutup. Saya pagi tu pergi dengan kuliah Tok Guru Jadi ke mana-mana lah. Pergi banyak tempat kuliah di Terengganu kalau hari Jumaat pagi. Lepas tu barulah kita datang ke galeri pukul 3. Ada makan-makan, adalah makanannya, jamuannya, ada mi goreng, cicok kepuk lekor, ada kuih. Lepas tu ada persembahan nasyid. Saya sendiri akan, saya tak nasyid lah. Bukan saya lah nasyid tu, apa sekian. Hujan lebat kalau saya nasyid kayak gini. Saya adalah perkongsian sikit. Lepas tu dirasmikan oleh saya dan ibu saya, Hajah Fikah binti Awang. Jumpa besok lusa sampai hari Sabtu. Saya berada di Galeri Terengganu. Orang Pantai Timur, gagah-gagah kita, kan. Orang Kelantan ke apa, jemputlah mari, jumpalah kita deh. Alhamdulillah, terima kasih. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.